Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Untuk hari ini kita nak sambung belajar muka surat 120 buku teks, iaitu fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey. Apakah fungsi rangka dalam bagi haiwan? Okey. Tengok sini ya. Seperti yang kita belajar sebelum ni, haiwan vertebrata tengok sini ya. Haiwan vertebrata yang mempunyai rangka dalam. Haiwan vertebrata. Vertebrata tu maksudnya haiwan yang ada tulang belakang. Mereka ni mempunyai rangka dalam. So kita boleh bahagikan dia kepada 3 kumpulan, iaitu haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan burung. Okey, haiwan yang ada rangka dalam ni kita boleh bahagikan kepada 3. Vertebrata darat, contohnya macam gajah, kuda, harimau. Haiwan vertebrata akuatik, ikan paus, jerung, dan burung. Dalam subtopik ini kita akan mempelajari fungsi rangka dalam untuk ketiga-tiga jenis haiwan vertebrata ini. Okey. Contohnya kita tengok sini lah. Okey, haiwan vertebrata darat. Okey. Jadi untuk ini nak mudahkan awak faham, cikgu nak awak buat nota macam ni. Okey, contohnya macam ni. Okey. Contohnya macam ni. Okey, fungsi rangka dalam ni. Fungsi R ni rangka. Fungsi rangka dalam. Okey, untuk haiwan vertebrata darat. Okey, untuk haiwan vertebrata darat, okey, kita pecahkan kepada 2. Contohnya seperti gajah. Dalam gambar tu gajah kan. Rangkanya besar. Rangka besar. Kenapa haiwan vertebrata darat rangkanya besar? Okay, kita tengok contoh sini. Okey, ini contoh. Kenapa haiwan vertebrata darat, contohnya seperti gajah, gambar gajah ni rangka dia besar. Rangka besar sebab apa? Haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat, tegar dan besar. Tambah lagi satu dan besar. Adalah semata-mata untuk menyokong badannya. Nak sokong badan. So, awak tulislah kat sini. Rangka besar. Kita tambah sikit lagi. Rangka besar, kuat, tegar. Tambah lagi satu. Okey. Rangka dia besar, tegar dan kuat. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia nak menyokong badan. Okey. Berat badan vertebrata disokong terutamanya oleh lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Okey. Kita tengok sini. Okey. Disokong. Berat badan disokong oleh lengkungan apa? Saya buat tanda soal ni. Lengkungan apa? Tulislah. Awak lengkapkanlah nota awak ni. Lengkungan apa? Dan yang kedua lengkungan apa? Ada tadi kan? Cikgu dah sebut kan lengkungan apa? Okey. Ada jawapan kat sini. Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Kat mana lengkungan pektoral? Seekor gajah memerlukan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. Okey, lengkungan pektoral biasanya di bahagian bahu lah, dekat-dekat dengan bahagian bahu ni. Dan lengkungan pelvis biasanya di bahagian punggung. Jelas Okey, itu saja yang awak perlu tahu. Sebelum kita tengok fungsi rangka dalam untuk haiwan vertebrata akuatik pula. Kalau kita nak bandingkan dengan haiwan vertebrata darat, vertebrata akuatiknya saiz rangkanya lebih kecil. Tak besar sangat banding dengan badan dia yang besar tu. Contohnya kita nampak ikan paus. Ikan paus tu badan dia besar. Tapi rangka kat dalam dia tu tak besar sangat. Rangka kat dalam dia tu agak kecil banding dengan badan dia tu. Sebab apa? Sebab apa? Ada kat sini
Kerana haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding dengan badan dia. Kan badan dia tu besar tapi rangka dia tu kecil je. Kenapa? Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik juga kecil dan lemah. Tadi kuat kan? Besar dan kuat kan? Kenapa? Sebab berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. So sebab inilah jawapan dia ni. Sebab berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Ni lengkungan pektoral di bahagian bahu dia. Lengkungan pelvis dia kecil je. Tu jawapan dia tu. Tulislah dekat sini. Berat badan juga disokong oleh lengkungan apa dan lengkungan apa. So, kau tulis dalam nota. Burung. Kita tengok burung pula. Burung. Tulang burung ni macam mana? Tengok sini. Burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Kalau nak terbang, tak boleh berat sangat kan? So, rangka dia macam mana? Tulang sternum. Tulang sternum itu tulang dada. Tulang sternum ni tulang di bahagian dada. Tulang ni. Inilah sternum. Sternum/tulang dada. Tulang dada dia macam mana? Tulang dada dia macam mana? Tengok sini. Cikgu dah ringkaskan. Tulang dada. Tulang dada burung macam mana? Kebanyakan tulang burung adalah berongga. Tulang burung adalah berongga. Kenapa kena berongga? Kenapa? Berongga. Kenapa? Tulislah sini. Berongga sebab nak bagi ringan. Tulang burung adalah juga lagi satu dia berongga, lagi satu kebanyakan tulang burung adalah ringan. Tengkorak. Tengkorak burung macam mana? Semua ada dalam ni. Tulang burung juga adalah berongga dan ringan. Selain itu, saiz tengkorak burung adalah kecil. Tengkorak dia kecil. Kepala burung tu kecil banding dengan badan dia. Sebab semua ni adalah nak mengurangkan berat badan. Lagi satu. So kat sini awak tulislah. Tulang berongga sebab apa? Nak bagi ringan. Tulang berongga, tulang ringan, tengkorak. Tengkorak burung macam mana dan tulang dada ataupun tulang sternum dia macam mana? Tulang dada burung pipih dan luas. Dia nipis. Pipih tu maksudnya nipis. Nipis tapi luas. Kenapa? Berfungsi sebagai tempat pelekatan otot. Tulang dada kenapa? Tulislah nipis, pipih dan luas. Untuk apa? Untuk pelekatan otot. So, di bahagian dada. Otot di bahagian dada tu kena kuat. Jadi, otot kat situ kena banyak. Sebab apa nak kena kuat? Sebab kat dada tu dia nak kipaskan sayap dia. Supaya dia boleh terbang. Bulu pelepah dia tu boleh terbang. Cikgu rasa yang ni. Ini adalah nota kita untuk hari ni kan. Hari ni adalah 19 saya bulan berapa? 19 saya bulan 5. Tulis tarikh. Hari apa? Hari Rabu. Tajuk apa dia? Tajuk dia awak tulislah. Fungsi rangka dalam bagi haiwan. Tajuk. Fungsi rangka dalam bagi haiwan. Dah selesai yang ni. Kita tengok pula sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia terdiri daripada 206 tulang. Jumlah tulang dalam badan kita adalah sebanyak 206 tulang. So, yang ni pun saya nak awak buat nota macam ni. Sistem rangka manusia ada berapa batang tulang?
206 tulang. Dan dia dibahagikan kepada dua bahagian, rangka paksi dan rangka appendage. Nanti awak jangan tulis R. Awak tulislah rangka paksi. Rangka paksi ada berapa bahagian? Rangka paksi, tengok sini. Rangka paksi, tengkorak, turus vertebrata, tulang rusuk dan sternum. Yang tu rangka paksi. Okey. Tulang rusuk dengan sternum ni dia sekalikan. Sternum ni tulang dada. Ni tulang yang ni. Yang ni lah sternum. Tu, tulang dada. Yang lain ni adalah tulang rusuk. Ni tulang rusuk ni. Tulang rusuk. Okey. Buat tulis macam tu. Kita ringkaskan. Dan rangka appendage pula. Rangka appendage ada 4. Lengkungan pektoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan tulang kaki. So, tulis kat sini. 1, 2, 3, 4. Jelas, ha? Okey, kemudian rangka paksi. Kita pergi satu-satu. Kita perincikan satu-satu. Rangka paksi terdiri daripada yang pertama tengkorak. Dalam buku teks kata dia ada 2 bahagian. Awak boleh cari dekat jawapannya pada muka surat 122. Okey, ada 2 bahagian. Awak tulis itu. Apa dia? Tulis. Okey. Bahagian yang pertama namanya cranium. Cranium ni, cranium tu boleh tengok gambar rajah juga pada muka surat 122. Apa fungsi cranium? Tulis cari. Yang kedua, tulang muka. So, apa fungsi tulang muka? Okey, tulis itu. Habis tentang tengkorak, turus vertebrata. Turus vertebrata ni ataupun kita panggil tulang belakang. Dia ada 33 tulang kecil. Tulang-tulang kecil ni kita panggil vertebra. Okey. Vertebra ni adalah dia boleh setiap vertebra ni adalah kuat dan mudah lentur. Jadi tulang belakang kita mudah melengkung lah. Fungsi vertebrata. Ada kat sini. Dalam kutek tu cari tulis tu. Dan seterusnya tulang rusuk dan sternum. Tulang rusuk ada 22 bukan 22 pasang ni, 12 pasang. 12 pasang. Okey. 7 pasang bersendi dengan apa? Ada semua dalam butek ada ni. 7 pasang bersendi dengan apa? 3 pasang bersambung dengan apa? 2 pasang lagi macam mana? Dan fungsi tulang rusuk untuk apa? Semua jawapannya ada dalam buku teks. Sambil buat nota, sambil cari maklumat daripada buku teks. Saya suruh awak buat nota sebab bila awak buat nota, awak terpaksa buka buku dan tulis. Bila awak tulis, maksudnya awak membaca. Okey? Dan seterusnya, kita pergi kepada rangka appendage. Rangka appendage ni saya bagi bonus. Rangka appendage, okey, kita buat nota ringkas saja. Untuk rangka appendage ni simple je. Okey? Lengkungan pektoral terdiri daripada tulang apa? Just nyatakan kat sini tulang apa? Fungsi lengkungan pektoral pun ada dalam buku teks muka surat 123. Fungsi lengkungan pektoral. Dia ni menghubungkan apa dengan apa? Itulah fungsi dia. Lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis terdiri daripada tulang apa? Ada dalam buku teks.
Dan fungsi lengkungan pelvis untuk apa? Juga dalam buku teks. Untuk tulang tangan dengan tulang kaki, awak just nyatakan nama tulang saja. Terdiri daripada tulang apa, tulang apa, tulang apa, tulang apa, tulang apa. Yang ni pun tulang apa, tulang apa, tulang apa, tulang apa. Okey? Senang saja. Okey. Okey. Rangka appendage tadi kan. Okey, saya perincikan sikit lah. Untuk nota yang tu saja. Untuk nota awak salin yang tu saja. Okey, untuk kita tengok. Kita tengok sekejap. Kita tengok modul kita ni sekejap. Okey, tengok sini ya. Ni. Semua dah ada dalam ni. Okey. Awak boleh baca ni satu-satu ni. Kalau tak nak cari jawapan dalam buku teks, jawapan dalam modul pun ada. Sebab dalam modul pun ada jawapan. Ada nota. Okey, kita tengok sini. Rangka appendage. Rangka appendage terdiri, saya ajar. Rangka appendage terdiri daripada sepasang lengkungan pektoral. Inilah lengkungan pektoral. Semua ni. Lengkungan pektoral terdiri daripada tulang clavicle dan scapula. Ni. Tulang clavicle ni saya Inilah tulang clavicle ni. Okey. Ni tulang clavicle. Dia panjang dan dia melintang. Tulang scapula pula yang macam mana? Tulang scapula yang 3 segi ni. Ni tulang scapula. Inilah ni. So, dua-dua tulang inilah yang membentuk lengkungan pektoral. Lengkungan pektoral ni terletak di bahagian bahu. Dia ada dekat bahagian bahu. Kita ada 2 bahu kan? So, sepasang lah. Okey. Lengkungan pektoral ni fungsi dia menghubungkan di antara tulang tangan dengan rangka paksi. Tu fungsi dia. Kalau tak ada bahu, macam mana tangan awak nak disambungkan dengan badan awak? Jadi bila ada bahu, tangan tu bolehlah bersambung dengan badan. Okey. Tulang tangan pula. Okey, tulang tangan dia banyak tulang. Ni, tengok sini ya. Ni tulang tangan ni. Humerus. Tulang pada lengan tu. Satu tulang saja. Sampai dekat lengan bawah, kita ada 2 tulang. Iaitu tulang radius. Tulang radius ni dia, macam mana kita nak bezakan tulang radius dengan tulang ulna? Tulang radius ni dia lagi besar. Tulang ulna dia kurus sikit. Jadi kalau dia suruh kita labelkan, radius tu yang besar sikit, yang ulna tu yang kecil kurus sikit. Okey. Okey, tulang humerus, radius, ulna, carpus. Carpus ni adalah tulang pergelangan tangan. Tulang dekat pergelangan tangan. Okey. Dan kita ada metacarpus. Metacarpus ni tulang tapak tangan. Tulang tapak tangan. Yang ni pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Macam tu lah. Phalanx. Phalanx ni jari. Ni lah phalanx ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ni jari. Bukan silap pula. Bukan kan. So metacarpus ni. Metacarpus yang warna ni. Okay, saya warnakan kalau boleh saya warnakan. Metacarpus yang ni Metacarpus ni yang ni. Ni. Yang warna purple ni metacarpus. Tulang tapak tangan. Tapak tangan. Yang warna merah ni phalanx. Saya colourkan bagi awak nampak. Yang warna hitam ni carpus. Macam tu. So, carpus tulang pergelangan tangan, metacarpus tulang tapak tangan,
Phalanx tu jari. Senang je. Tak payah nak hafal beria sangat. Awak tahu yang tu je. Okay. Dan kita tengok pula lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis ni biasanya ada di bahagian punggung. Okay. Lengkungan pelvis bersendi dengan rangka paksi. Lengkungan pelvis terdiri daripada sepasang tulang punggung. Lengkungan pelvis terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Fungsi lengkungan pelvis menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Kalau awak tak ingat yang ini pun tak apalah. Ya. Awak hanya tahu dia terdiri daripada sepasang tulang punggung saja. Okey. Kemudian last sekali tulang kaki. Tulang kaki. Tulang kaki macam tadi juga. Tulang yang panjang ni adalah femur. Tulang peha lah. Ni femur. Femur ni tulang peha. Peha. Patella. Patella ni tulang di bahagian lutut. Tulang dekat bahagian lutut ni patella. Lutut. Sama macam tangan. Dekat bahagian betis kita tu. Betis. Kita ada 2 tulang. Tadi radius dengan ulna kan. Sekarang di bahagian kaki kita ada 2. Tibia dan fibula. Tibia ni yang besar. Tibia ni yang besar. Macam tadi lah juga. Fibula ni yang kecil sikit. Yang kurus sikit. Yang kurus sikit ni nama dia fibula. Ingat itu je. Fibula dia kecil sikit. Tibia dia agak besar sikit. Macam ni. Saya colourkan bagi awak senang nampak. Okey. Macam tu. Tarsus. Tarsus ni tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki. Yang mana? Yang warna hitam ni. Ni. Yang ni. Dia duduk kat sini lah. Metatarsus, tulang tapak kaki. Yang ni. Tulang tapak kaki. Dan phalanx yang ni. Phalanx yang ni. Jari kaki. Ni jari. Jari kaki. Yang tu je lah awak kena ingat. Ya? Sebenarnya tak payah baca pun benda ni. Nota ni. Awak just ingat nama tulang sudah. Lepas awak dah ingat semua nama tulang. Kita tengoklah dia punya latihan dia bagi tu. Okey. Latihan prestasi. Rangka paksi. Rangka paksi ada apa? Rangka paksi kita ada 3 tadi kan? Apa dia? Yang ni apa dia? A ni apa dia? B. B terdiri daripada tulang rusuk dan sternum. Kan? Tulang C tu apa dia? C tu turus vertebrata. Sternum dengan tulang rusuk. So kita tulis sini sangkar tulang rusuk. So jawapan dia sini. Saya bagi siap-siap jawapan dia. Ini adalah sangkar tulang rusuk. Yang ni pula. Clavicle dengan scapula. Clavicle dengan scapula ni membentuk lengkungan apa? Lengkungan apa kat sini? Lengkungan apa? Clavicle dengan scapula. Humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus, phalanx ni yang apa dia tadi? Tadi kita dah tengok kan tadi kan? Apa dia? Ni. Tulang tangan. Yang ni. Ni apa dia? Ni lengkungan apa? Lengkungan apa? Dan yang last kali ni
femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus falang ni apa dia? Ni apa dia? Tulang. Boleh tengok sendiri kan? Tu dia. Okey, dah siap dah ni. Dah siap dah. Okey. Latihan objektif sistem rangka dalam manusia. Okey, yang ni saya rasa boleh baca ni. Boleh baca dan cuba buat. Okey. Latihan objektif sistem rangka dalam manusia kena pasti bahagian melalui soalan objektif. So yang ni awak cuba buat dulu. Senang saja. Sebab kita dah belajar tadi ni. Awak cuba jawab soalan ni. Soalan 16 ni. Yang ni pun boleh cuba buat. Awak cuba buat dulu. Nanti kelas akan datang, saya akan bagi jawapan. Okey. Cuba dulu. Tak cuba tak tahu. Semua latihan berbentuk objektif sahaja. Okey. Sampai situ. Okey, kita balik ke sini pula. Okey. Kita balik ke sini. Tadi kita dah habis kan? Okey, kita balik pada buku teks muka surat 140. Buku teks. Buku teks muka surat 124. Okey, 124. Okey, tajuk dia membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Okey. Jadi saya nak buat nota macam ni. Okey, nota macam ni. Mana nota dia? Okey. Saya nak buat nota macam ni lah. Okey, vertebrata. Vertebrata kita bagikan kepada 3, darat, burung dengan akuatik. Kan? Vertebrata darat. Vertebrata darat, tulangnya macam mana? Tulang vertebrata darat ni macam mana? Nak tahu jawapan dia? Tengoklah di muka surat 124. Muka surat 124. Ada kat situ muka surat 124. Atas tadi. Tulang dia besar, padat dan kuat. Tulis ni. Okey. Kenapa? 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 Juga di muka surat 124. Baris yang ke-3. Kenapa? Kerana apa? Ada dalam buku teks. Burung. Burung tulang dia macam mana? Tulang dia ada juga di muka surat 124. Cari situ. Tulang burung macam mana? Ada dia bagi tahu tu. Kenapa? Kenapa ada 3 sebab? Ada 3 sebab. 1, 2, 3. Tulis kat sini. Dan yang terakhir, akuatik. Akuatik, tulang dia macam mana? Tulang dia lebih kecil. Kecil dan lemah. Dia kecil sikit. Kecil dan lemah. Kenapa? Kenapa? Jawapannya ada apa? Jawapannya ada di muka surat 121. Muka surat 121. Okay, awak tengok dekat bahagian vertebrata akuatik tu, awak tengok baris yang terakhir. Baris yang terakhir. Kerana bla 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 bla. Okey. Saya tak nak bagi jawapan, saya nak awak cari. Okey. Okey. Dan satu lagi kita ada eksperimen 6.1. Eksperimen 6.1 membandingkan kekuatan tulang yang padat dengan tulang yang berongga. Okey, eksperimen ni kita akan buat nanti. Okey. Kita nak bandingkan kekuatan. Mana lagi kuat? Tulang padat ke tulang yang dalam dia ada rongga? Penyataan masalah, adakah tulang yang berongga lebih kuat berbanding tulang yang padat? Hipotesis.
Hipotesis mengatakan tulang berongga, tulang yang berongga, ni hipotesis bagi tahu. Tulang yang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Oh, tu hipotesis. Kita nak buktikan hipotesis ni betul ke tidak. So, kita buat macam mana ni? Kita perlukan bahan dia, kertas A4. Kita perlukan selotip. Dan kita perlukan penutup kotak. Radas, buku teks, gunting. Okey, dia suruh kita buatkan satu silinder yang berongga dengan diameter 2.5 cm. Lekatkan bahagian atas dan bawah gulungan kertas itu dengan pita selofan. Buat 3 gulungan yang sama. Okey, kita tengok gambar. Mungkin tadi mungkin awak tak nampak bayangan kan? Macam itulah. So, ni silinder berongga ni. Kita kena buat 4 lah sebab kita nak buat macam tapak kaki meja. Penutup kotak tu kita nak tutup kita macam kita nak buat meja lah. Okay. Yang kertas A4 tadi tu gunanya, ni lah kertas A4 ni. Ni guna kertas A4 tadi ni. Kita nak buat dia punya, kaki meja. Kan? Okay, kaki meja. Kena sama besar. Semua kena sama besar. Sama besar. Sama besar. Sama besar. Sama panjang. Semua sama panjang. Okay. Bezanya model A dengan model B ni. Model A dia berongga. Model B ni kita sumbatkan kertas kat dalam kertas A4 tu. Tengok. Okey. Okey. Ni kan awak dapat kaki macam ni kan. Awak buat silinder, awak buat pakai kertas A4 tu. Untuk yang model B ni, awak sumbatkan kertas kat dalam dia. So dia padat lah. Yang yang model A ni dia kosong. Macam awak gulung kertas kosong. Tapi untuk model B ni awak gulung kertas. Dalam gulungan kertas tu awak sumbat paper ke, kain ke apa ke, nak bagi dia padat. So tinggi sama. Tinggi ni dengan tinggi ni sama. Penutup kotak ni pun sama besar. Okay. Kemudian dia kata dia suruh kita uji. Macam mana kita nak tahu meja mana lagi kuat? Letakkan buku teks 1 demi 1 kat atas setiap model A sehinggalah gulungan kertas bengkok. Kita nak tengok. Okey. Kita letak 1 buku. Yang ni pun kita letak 1 buku. Okey, tak runtuh lagi. Kita tambah lagi 1 buku. Ni kita tambah lagi 1 buku. Okey, kuat lagi. Kita tambah lagi 1 buku dan kita tengok 1 lagi buku. Kita tengok yang mana dia mudah patah. Siapa yang mudah patah tu maksudnya dia tak kuat lah. So bilangan buku teks yang boleh disokong oleh setiap meja tadi ni berapa? Katalah yang ni dia boleh isi sampai 3. Yang ni 1 je. Contoh. Apakah yang diwakili oleh gulungan kertas pada meja model A? Tulang berongga. Ni gulungan kertas pada meja model B, tulang padat. Cadangkan 2 kelebihan sistem sokongan yang diwakili oleh gulungan kertas meja model A. 2 kelebihan sistem. Tak apa yang ni. Yang ni kita akan bincang bila kita masuk sekolah nanti. Dan kita akan buat eksperimen ni. Yang tu biarkan dulu. Dan seterusnya kita nak tengok sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Satu lagi topik.
Sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okay, kita nak tengok apa kaitan kestabilan haiwan dengan sistem sokongan. Okay. Kita tengok gambar rajah ni. Okey. Budak ni tanya, antara dua haiwan ini, haiwan yang manakah lebih stabil? Kuda dengan buaya. Yang mana awak rasa lebih stabil? Lebih stabil tu maksudnya dia tak mudah jatuh. Okey. Kalau anda kata buaya, awak terangkan kenapa. Kalau awak kata kuda, awak terangkan kenapa. Awak tak tahu lagi jawapan dia kan? Tak tahulah pasal tak belajar lagi. Okay, sekarang lepas ni kita nak belajar. Okey, faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. Faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan ada dua. Iaitu pusat graviti dengan luas tapak. Faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. Dua, pusat graviti dengan tapak. Contohnya macam, okay, kita tengok ini ya. Okay, kita tengok ini ni. Kita ada dua kotak ni, empat segi ni. Pusat graviti tu, okay, katalah nah, cikgu ada satu benda objek macam ni. Pusat graviti dia kat mana? Pusat graviti dia kat sini. Kat tengah-tengah ni. Kalau benda tu macam tiga segi. Pusat graviti dia kat sini. Pusat graviti dia. So sekarang ni kita nak tengok kedudukan pusat graviti. Okay, dalam buku ni kata. Okay. Jadi untuk nota, saya nak awak buat macam ni. Awak tulis ni. Awak tulis macam ni. Ni untuk nota. Faktor yang mempengaruhi kestabilan. Awak tulis yang ni. Sekejap. Ni untuk nota. Faktor yang mempengaruhi kestabilan. Awak tulis satu. Pusat graviti. Objek dengan pusat graviti yang tinggi kurang stabil berbanding dengan objek yang mempunyai pusat graviti yang rendah. Lepas tu yang kedua, luas tapak. Objek dengan luas tapak yang besar lebih stabil berbanding dengan objek yang mempunyai luas tapak yang kecil. So awak salin yang ini. Salin nombor 1, salin nombor 2. Okey. Lepas tu, okey, saya nak awak buat apa? Saya nak awak lukiskan gambar rajah ni. Okey, awak lukiskan gambar rajah ni. Ni. Lukiskan. Yang ni tak payah. Ni tak payah. Gambar rajah 6.11. Awak lukiskan. Okey. P dengan Q. P dengan Q ni sama besar. Sama besar. Sama jisim. Pusat graviti P dekat sini. Pusat graviti Q dekat sini. So, awak ukur. Kita nak tengok. Kita nak tengok jarak. Nampak ni. Pusat graviti P lebih rendah. Pusat graviti Q lebih tinggi. Sebab Q tu tinggi kan. P tu rendah. Okey. So, mana lebih stabil? P lebih stabil daripada Q. Kenapa P lebih stabil daripada Q? Sebab pusat graviti P lebih rendah daripada Q. Okey. Yang ni pasal pusat graviti. Habis dah pasal pusat graviti. Pusat graviti. Okey, dah habis dah. Yang ni kita nak tengok luas tapak pula. Luas tapak. Yang ni kita letak sama. Pusat graviti dia sama. Pusat graviti dia sama tinggi kan. Pusat graviti dia. Sebab dia sama tinggi kan. Okey, pusat graviti dimalarkan. Dan kita tengok tapak dia pula. Tapak. Yang untuk meja R ni, kita kangkangkan kaki ni kan. Maksudnya luas tapak dia lebih besar. Yang S tu, kita rapatkan kaki dia. So, luas tapak dia lebih
kecil. So R dengan S mana lagi stabil? R. Awak akan jawab R. Kenapa? Sebab luas tapak R lebih besar daripada S. Sebab luas tapak silap. Sebab luas tapak R lebih besar dari S. Faham Okey, awak lukis yang ni. Dan yang terakhir, ini yang terakhir lah ni. Yang terakhir, saya nak awak perhatikan gambar rajah foto 6.7 dan gambar foto 6.8. Saya nak awak buat yang ni. Okey. Yang pertama, gambar foto 6.7. Soalan yang pertama, apa yang berlaku pada kaki zirafah bila nak minum air? Apa yang berlaku pada kaki dia? Zirafah tu buat apa kat kaki dia? Cuba tengok. Dia kena buat apa? Dia kena kan? Okey. Itu dia jawapan dia. Soalan yang kedua. Kenapa perlu buat begitu? Kenapa dia perlu buat begitu? Dia jawab kat sini. Kenapa dia perlu buat begitu? Dia kena buat macam tu sebab untuk okey. Bila dia kena buat macam ni, bila kena jawapan yang merah ni, ini akan tambah jawapan dia, ini akan ambil ayat ni. Yes. Jawapan yang warna merah tu adalah untuk jawapan nombor 2. Jawapan yang warna purple tu untuk jawapan nombor 1. Okey, settle. Okey, gambar rajah 6.8. Okey, foto 6.8 pula. Okay. Soalan yang pertama. Kenapa kangaroo agak tak stabil semasa berdiri? Kenapa? Ada tak dalam kutip? Kenapa? Sebab itu dia. Dan tu dia. Kangaroo ada berapa kaki? Ada 4 kan? So masa berdiri dia pakai berapa kaki? Okey. Soalan yang kedua. Bagaimana nak atasi masalah ini? Macam mana dia nak atasi masalah ni? So, tengok sini. Ni ada kat situ? Ada jawapan dia? Perlu tu dia jawapan dia. Sambung lagi. Yes, itu jawapan dia. Ni untuk jawapan nombor 1. Yang ni adalah untuk jawapan nombor 2. Okey.
Cikgu rasa itu adalah tugasan untuk kelas pada hari ini. Itu saja. Awak tengok YouTube ni dan awak tahu apa nak buat kan? So, saya hanya suruh awak buat nota dan cuba jawab soalan modul tadi tu. Soalan modul tu tadi lebih pada soalan berbentuk objektif saja. Okey? Itu saja untuk hari ini. Selamat belajar.